Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis, saudara Fizi Sim, Datuk Rauf, teman-teman pimpinan dan juga para hadirin sekalian. Saya juga tadi bertembung dengan saudara Fizi di Pelabuhan Kelang. Kami berceramah bersama, lepas saya bercakap, saya terus bergerak. Tapi ceramah Rafizi ni memang paling kurang 1 jam. Jadi sekarang 10.55, saya ada 5 minit, tapi tengok macam kita bagi dia masa untuk berehat sekejap lah 5 minit ni. Cuma macam yang berlaku, kalau tengok keadaan yang Fahmi pun sebut tadi, yang berlaku di Pulau Pinang semalam tak berapa manis. Kita masuk politik, berpolitik. Tapi bila tengok macam mana kawan-kawan di sebelah sana, lawan kita lah dalam politik ini, bila berceramah kalangan daripada parti PAS, untuk parti gerakan nak masuk tu pun dia halang, sekat. Itu yang dilaporkan. Cuma yang saya nak kongsikan kepada gerakan, itulah perangai parti PAS sebenarnya. Dalam keadaan kita, pengalaman kita dalam Pakatan Rakyat. Bila kita dulu bertanding, 2008 ke 2013, sebenarnya mesti antara Pakatan Rakyat ini PAS akan langgar kursi daripada kursi keadilan. Kalau di Selangor, kalau ingat sejarahnya, Kota Damansara, keadilan PKR masuk bertanding, PAS letak calon, dua-dua tak menang. Jadi sebenarnya UMNO pun ada pengalaman, Datuk Rauf sebut tadi. Dari segi pengalamannya itu, dulu bila mereka masuk bertanding kata Muafakat Nasional sampai pilihan raya, lawan sama sendiri juga. Cuma dalam keadaan sekarang, bila kita berada dalam gabungan perpaduan, yang ini bagi saya kita bagi satu tepukan yang gemuruh kepada keseluruhan komponen dalam perpaduan. Bila kita masuk untuk pilihan raya negeri, kita tak ada langgar antara sama kita. Kita boleh berbaik. Ketua bahagian ke, timbalan ketua bahagian ke, boleh datang bersama-sama berkempen. Maksudnya, kita meletakkan segala kepentingan ataupun pandangan yang ada demi masa depan negara kita ini. Bila sebut perpaduan lagi, mereka kalau tengok dari segi laporan berita juga, PAS juga yang serang, dia kata nak ubah kerajaan, dia masih cerita nak ubah kerajaan ni. Kita boleh ubah kerajaan di luar kerangka pilihan raya. Dia nak bagi gambaran, nak wujudkan was-was itu, ketidakstabilan dengan memberi gambaran yang sedemikian rupa. Yang saya nak sebut, kalau tengok perpaduan berkempen daripada sebelum hari penamaan calon sampai hari ini, saya lihat kawan-kawan daripada Harapan dan juga Barisan Nasional, kita boleh duduk bersama. Saya memang Timbalan Menteri KPKT. Saya juga ahli Parlimen Johor Bahru. Datang daripada Nur sana. Ini Pulau Pinang ni cakap hampa semualah. Saya Johor dia pekat sikit. Bahasa dia memang bukan bahasa lah, dia bahasa. Bahasa orang Johor ni, bila saya tengok kawan-kawan perpaduan, saya mana-mana saya seronok. Bila naik pentas, kenapa? Saya tengok orang Barisan Nasional berbaju birunya. Orang Harapan berbaju merahnya. Saya tengok, saya semangat sebab ini semangat Johor. JDT ni memang kuat. Betul ke tidak orang Selangor? Oh, betul lah. Memang, poin ni memang kena. Orang Selangor faham, walaupun hari itu bawa kalah 2-0 dengan JDT. Tapi tak apa. Cuma, bila sebut lagi perpaduan, bila kita masuk pilihan raya penamaan calon, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri tunjuk sokongan hadir hari penamaan dekat Gombak bersama dengan calon kita, insya-Allah bakal Menteri Besar Selangor, Saudara Amiruddin. Dan beliau hadir bukan berseorangan dari segi pimpinan. Yang mengapit Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sabah,
Ketua Parti GPS dan GRS ni memberi signal yang jelas apa-apa berlaku dalam pilihan raya negeri ini, insya-Allah kerajaan perpaduan akan terus mentadbir negara ini. Itu keadaan perpaduannya. Kemudian bila kita tengok Saudara Sim cerita soal ekonomi. Jelas dia timbalan yang jaga ekonomi. Minggu lepas kita tengok juga Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan inisiatif ekonomi madani. Bila dia umum, kalau sebelum pengumuman itu dia duduk seorang, dia kata mana dasar ekonomi Pakatan Harapan, mana dasar Barisan Nasional, mana dasar perpaduan. Bila lepas umum, dia kata ini untuk pilihan raya pula. Itu dia cara dia cerita. Tapi kalau kita tengok Saudara Rafizi, saya tengok juga, kita kena tengok nilai menteri kita ni dia buat kerja macam mana. Tengok minggu lepas dia umum juga soal inflasi. Dia umum bagaimana keadaan inflasi. Saya curi point sikit, dia muka dah masam sikit, aku dah ambil point dia dah ni. Tapi point Rafizi ni banyak, saya tak kisah. Kita boleh curi ya, dia punya idea tu banyak sangat. Dia sebut inflasi kita as of today jatuh ke hingga 2.4% paling rendah sejak zaman Perikatan Nasional. Terus menurun dan menurun. Itu sebab pilihan raya? Tidak. Dia umum inflasi itu sebab memang inflasi itu Rafizi umum tiap-tiap bulan. Bila Datuk Seri Anwar umum pasal dasar ekonomi, dia kata pilihan raya punya isu. Esok juga saya selaku Timbalan Menteri KPKT, esok saya juga buat pengumuman. Ini pengumuman bulanan saya. Rafizi kata ada 10 minit, tak apa. Dia dah tunjuk 9 minit tadi. Ini aku berkuasa sikit sebab MB Selangor tak ada. Jadi dari segi esok, saya memang pengumuman bulanan soal projek sakit terbengkalai tiap-tiap bulan saya umum. Siapa yang ada minat dalam isu pasal perumahan ni, esok saya umum juga. Cuma yang saya nak sebut, bila kita tengok dasar ekonomi yang ada di bawah perpaduan, saya cuba cerakinkan yang berkaitan dengan bidang perumahan. Antara yang Datuk Seri Anwar umum, yang diserang tu pelbagai lah. Tapi bila saya tengok soal perumahan, antara isu yang kita hadapi ketika ini, untuk pembeli rumah yang baru, kawan-kawan yang mungkin nak beli rumah dan sebagainya, memang ada cabaran dia. Untuk ketika ini, kalau nak beli rumah memang dari segi keuangannya, bank hanya bagi pinjaman sebanyak 90%. Maksudnya kalau kita beli rumah harga RM300,000, itu harga rumah Selangorku, rumah mampu milik. RM250,000, hatta RM250,000 untuk rumah Selangorku. Katakanlah harga rumah itu RM300,000. Maksudnya, anak-anak kita kalau nak beli rumah, buyer-buyer saya ni nak beli rumah, dia kena ada RM30,000. Kalau tak ada RM30,000, tak boleh beli rumah. Dan perkara ini kita tengok juga. Kerajaan umum, dari segi jaminan yang kita ada, skim jaminan kredit perumahan bawah SJKP, yang kita umum kerajaan sedia bagi cagaran ataupun jaminan sebanyak RM5 bilion. Tapi take up dia sangat rendah. Sebab walaupun bagi jaminan 90%, anak-anak muda kena still cari 10% untuk buat deposit. Jadi dalam pengumuman Perdana Menteri yang diumumkan minggu lepas, saya tengok soal SJKP, tambah baik dia apa? Kerajaan sedia jamin. Sebab kalau kita pergi ke bank, kalau tak ada pendapatan tetap, tak ada leverage, bank tak ada collateral, bank tak bagi pinjaman. Kerajaan jamin siapa yang kerja gig ekonomi, pendapatan tidak tetap, ini jaminan kerajaan boleh pergi bank, buat loan, dan kali ini bagi rumah yang berharga bawah RM300,000, kerajaan sedia bagi jaminan sehingga 120%. Maksudnya untuk membantu anak-anak muda mendapatkan rumah, sebab itu antara isu yang berlaku lah. Cuma, last kali point soal rumah ini, bila saya tengok tawaran Menteri Besar hari Isnin tempoh hari dah umum. Yang Datuk sebut 47, saya tengok rasanya 53. Itulah antara dasar ataupun tawaran yang diumumkan oleh Menteri Besar kita. Saya tengok juga bab rumah. Yang disebutnya antaranya yang saya berminat soal rumah mampu milik. Bila sebut rumah mampu milik, di peringkat kementerian kita memang track
berapa banyak rumah mampu milik untuk setiap negeri. Antara serangan yang sering diserang kepada KPKT, ini saudara Sim jugalah. Dia serang, dia kata KPKT sekarang ni semua orang Cina. Sebab menterinya orang Cina. Bukan itu saja, ahli parlimen daripada Machang, dia serang lagi, dia kata bila kerajaan perpaduan ada ini, semua exco bawah perpaduan bawah harapan ni semua orang Cina yang jaga rumah. Yang saya nak sebut poin terakhir sekali, untuk kat Selangor, sepanjang 5 tahun, bawah Pakatan Harapan, insya-Allah selepas ini dengan UMNO Barisan Nasional, 5 tahun exco perumahan kita adalah YB Roziah, orang Melayu sebenarnya. Dia nak main perkauman. Dan nak sebut juga, rumah mampu milik yang paling banyak terbina adalah di negeri Selangor. 44,115 buah unit dalam tempoh 5 tahun. Sebenarnya dia tak kira orang Melayu ke orang Cina. Kalau kamu bagi orang Melayu jadi duta tapi tak ada hasil, duta taraf menteri pun tak guna. Kalau menteri kamu Melayu tapi anaknya ada kes bersabit minyak paket pun tak guna. Yang penting kita kena pilih, tak kisah orang Melayu, Cina ataupun India macam Datuk Rao sebut tadi, adalah mereka yang akan menjadi pemimpin yang akan membela seluruh rakyat Malaysia. Boleh ke tidak? Dan last kali, untuk Ustaz Zawawi insya-Allah sebagai calon kita, setiap kali masuk pilihan raya kali ini, kita cipta satu lagi sejarah. Sejarah di Selangor ini, dulu kita pernah menang sebagai Pakatan Rakyat. Kita pernah menang dengan sebagai Pakatan Harapan. InsyaAllah 12 Ogos nanti, kita akan menang sebagai Kerajaan Perpaduan di Selangor. Boleh ke tidak? Jadi cukup sekadar itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.